اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 11. Muka surat 11 kita ulang balik minggu lepasnya, muka surat 11 baris yang ke-13 daripada bawah. Baris yang ke-13 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan bermula juzuk yang bercerai daripada binatang yang hidup, iaitu juzuk yang bercerai daripada binatang yang hidup, seperti bangkainya. Dihukumkan seperti bangkai. Seperti bangkai ni pada najisnya, najis binatang yang hidup, pada najisnya, pada najis bangkai, dan sucinya, suci bangkai. Kalaulah juzuk tu binatang yang hidup tadi, kalau binatang hidup tu ditakdirkan ianya bangkai, maka hukumnya najis. Juzuk yang bercerai daripada binatang yang masih lagi hidup, hukumnya najis. Sebaliknya, kalaulah juzuk tu bercerai daripada binatang yang masih lagi hidup, tetapi takdirkan kalau binatang tu bangkai, suci, maka juzuk yang tercabut daripada binatang yang masih lagi hidup, hukumnya adalah suci. Melainkan, dia ada pengecualian dia, melainkan bulu binatang yang halal dimakan akan binatang, maka iaitu bulu binatang yang halal dimakan akan dia itu, maka iaitu suci. Ini hak kita bicara panjang dah minggu lepas. Hak kita buat sebagai catatan panduan kita di hawaibok kita tu. Jadi juzuk binatang hidup yang suci. Binatang hidup yang suci ni kita maklum selain anjing dan babi. Jadi kalau juzuk daripada anjing dan babi masih lagi hidup, kita tak bicara, sebab bukan juzuk anjing dan babi, diri anjing dan babi itu pun najis. Jadi kita bicara juzuk binatang hidup yang suci, bahagian tercabut bercerai pada masih hidup. Adapun kalau bangkai sekalian juzuk bangkai najis belaka, melainkan manusia, ikan dan belalang. Ni sipi kita minggu lepas ni. Kata sipi mudah. Sipi Hidayatus Sibyan ni. Kitab Hidayatus Sibyan, petunjuk bagi kanak-kanak ni. Sipi mudah je. Ni kita maklum ni, sekolah pun ajar dah. Sekalian binatang hidup suci, melainkan anjing dan babi. Sekalian bangkai najis. Sekalian bangkai ni, sekalian juzuk bangkai, termasuk bulu, termasuk sayap, termasuk gigi ke daripada bangkai, najis sekaliannya, melainkan bangkai manusia, ikan dan belalang yang tidak dihukumkan najis. Pada ni sekarang ni juzuk binatang hidup yang suci, juzuk dia bercerai pada masa binatang hidup, bahagian dia lah. Kau panggil apa? Juzuk ni.
Bahasa kita tulis kok bahasa kita. Bahagian tu. Juzuk boleh tau. Ke apa dia juzuk? Bahasa Rumi kita, bahasa Melayu kita. Bahagian. Jadi bahagian binatang hidup yang suci. Bahagian ni bercerai daripada binatang hidup yang suci. Binatang hidup, tapi macam kita contoh minggu lepasnya, ayam kena langgar di kereta. Ayam tak mati, tapi dia punya peha dia terputus daripada ayam. Ayam tak mati, tapi ayam tu kita akan sembelih lah. Bak ayam kita sembelih tu clear lah bak ayam tu. Kan ayam tu clear lah sembelih tu. Sekarang ni macam mana dengan peha? Peha tu tercerai daripada ayam bukan selepas sembelih, ketika sebelum sembelih masa ayam tu hidup. Macam mana dengan peha tu? Mana apa? Bercerai daripada ayam seketika ayam masa lagi hidup. Bercerai apa? Bercerai cabut peha. Macam mana pula ayam masa lagi hidup kita cabut bulu dia? Itu bercerai pada masa hidup. Sekarang ayam hidup, ayam bangkai, semua juzuknya najis. Kita tak bicara. Kita bicara sekarang ni juzuk binatang yang masih lagi hidup bercerai. Juzuk yang bercerai daripada binatang yang masih lagi hidup. Juzuk yang bercerai, kita contoh peha ayam, kita contoh bulu ayam bercerai pada masih hidup. Contoh minggu lepas laginya bulu kucing. Kucing hidup, cabut bulu kucing. Kita contoh lagi minggu lepasnya kelkatu. Kelkatu tu, kelkatu hidup, tapi dia punya sayap dia tercabut. Kadang-kadang di masjid di surau tu dia punya sayap kelkatu tu, mana kita kata kok banyak sangat. Kelkatu hidup, lepas tu kelkatu tu kemudian mati lah. Macam mana hak kelkatu tu sendiri? Kan kelkatu tu kan bergerak, tapi dia punya sayap dia tak ada dah. Tapi ibu kelkatu tu masih lagi hidup. Itu mengapa juzuk yang bercerai daripada binatang hidup yang suci. Bak kelkatu suci, cuma tak boleh makan dia. Macam kucing lah, kucing suci, cuma kucing tu daging dia kita tak boleh nak makan. Sekarang ni juzuk yang bercerai daripada binatang hidup yang suci. Juzuk yang bercerai ni kita kena bahagi dua. Satunya juzuk yang ada darah mengalir, bahagian daging. Satu lagi juzuk yang tiada darah mengalir. Kita buat contoh di situ, bulu, sayap, taring, gading, kuku, tanduk, tidak ada darah mengalir. Dia lain hukum. Juzuk binatang yang ada darah mengalir, juzuk binatang yang suci yang bercerai pada masih hidup, yang tiada darah mengalir, lain hukum. Kena pecah dua tu dulu. Ini dia panggil apa ni? Tafsilan dia, huraian dia. Jadi kita pergi kepada hak darah mengalir. Untuk contoh tadinya, ayam kena langgar di kereta, ayam tak mati, tiba-tiba kaki ayam, peha ayam bercerai. Ayam tu kita sembelih, kemudian clear lah bak ayam tu sembelih tu, daging dia boleh kita makan. Hak peha yang tercabut pada masa hidup, nak kira macam mana? Kalau hak bahagian bercerai tu ada darah mengalir, jadi saya bagi dua tu. Manusia, ikan belalang. Selain daripada manusia, ikan dan belalang. Ayat kitab dia lain. Ayat kitab bermula juzuk yang bercerai daripada binatang yang hidup, iaitu juzuk yang bercerai itu seperti bangkainya. Hukum seperti bangkai. Hukum seperti bangkai. Binatang hidup tu kalau dia bangkai, suci ke najis? Ada sama hukum. Mana seperti bangkainya? Pada hukum najisnya, najis bangkai, dan sucinya. Kalau binatang hidup tu ditakdirkan bangkai, najis hukumnya, maka juzuk tu pun najis. Kalau binatang tu bangkai suci, maka juzuknya pun suci. Jadi binatang yang bangkainya suci, manusia, ikan dan belalang. Pada ni
Maka juzuk yang bercerai daripada binatang hidup, manusia, ikan belalang, yang kalau bangkainya hukumnya suci, maka juzuk yang bercerai tu pun hukum suci. Gitu ya. Sekarang manusia mati, bangkai lah disebut sebab tidak sembelih syarak. Manusia mati, hukumnya suci. Jadi anggota tubuh manusia yang terpotong pada masa hidup, hukumnya suci. Tak contoh minggu lepas, jarinya kena mata meseng ke apa ke. Kan masa PKP baru ni kan, banyak berlaku pihak kecederaan. Kenapa? Kerana main meseng tu. Sebab apa? Sebab yang main meseng tu hari-harinya main peng di pejabat. Dia main peng. Bila PKP tak ada kerja, dia pun main meseng. Main meseng tak sama dengan main peng. Peng kan? Orang dah jabat Assalamualaikum, dah kerja tak ada, dia pun main meseng. Macam-macam yang jumpa. Putus jari lah, meseng tu jatuh atas peha lah. Allah kata. Mana? Jadi kalaulah kata jari dia terpotong, ni terpotong lah, jari ni hukum dia suci ke najis? Manusia kalau bangkai, suci ke najis? Suci. Jari yang cabut masa hidup ni hukum suci. Jangan duk mikir boleh makan ke tidak jari tu. Kita tak fikir cerita boleh makan tak boleh makan ni. Cerita bab suci ke najis. Suci. Adapun di jari tu ada darah, darah tu najis mata-mata, darah tu bab lain pula. Sampai masa jari tu merepuk, jadi busuk, jadi ada nanah, ada dana. Tu kalau ada di tuang dia pun najis. Macam orang sakit kecil manis tu, apa dia luka kaki ke apa, akan jadi buruk, kita panggil. Tak, kita cakap buruk. Apa beza buruk dengan buruk? Kan kita cakap kan, kaki dia buruk. Bukan kata kaki dia buruk. Buruk kaki dia. Maknanya masih lagi ada di anggota tubuh. Masih lagi ada di anggota tubuh. Tapi buruk dia jadi nano semua tu memang najis. Tu masih lagi ada di anggota di tubuh pun hukumnya najis. Yang mana kadang-kadang kan jadi hitam apa tu, hok nak tu, kadang-kadang dia punya daging tu kan akan jadi bercerai ada kan. Tu memang najis. Ni kita cerita ni jari yang comel, yang terpotong, hukumnya suci. Sama juga kita contoh minggu lepas ni, ikan besar. Jadi ketika ikan tu naik atas perahu, kita ambil parang, kita tetok. Mana? Terpotonglah sebelah ekor. Tiba-tiba ikan tu terlepas. Macam mana ekor ikan tu? Suci ke najis? Kalau ikan tu bangkai, suci ke najis? Suci. Maka ekor tu pun hukum suci. Ikan pada masa makan boleh makan tak daging dia? Boleh makan. Ekor tu pun kita boleh makan juga. Tidak. Ada ni. Jadi kalau juzuk yang bercerai daripada binatang hidup, yang ada darah mengalir daripada manusia, ikan belalang, yang masa bangkai dia suci, juzuk tu pun hukum suci. Yang kedua, daripada juzuk binatang selain daripada manusia, ikan dan belalang. Yang selain daripada manusia, ikan dan belalang, ketika bangkainya najis, bercerai juzuk yang darah mengalir daripada binatang yang kalau bangkainya najis. Juzuk yang bercerai daripada binatang yang masih lagi hidup tu pun hukumnya najis. Untuk contoh tadinya, peha ayam. Peha ayam. Ayam kalau bangkai najis. Jadi peha yang tercabut daripada ayam yang masih lagi hidup, peha pun hukum najis. Dia gitu je. Mana ayam, bangkai yang suci manusia, ikan dan belalang je kan. Peha ayam ke, peha lembu ke, jangan main peha lembu. Orang curi lembu ni kadang-kadang dia boleh ambil peha lembu, tak sembelih. Ni sungguh ni.
Hak lembu tu dia tembok abak pelali, dia bubuh dalam kereta. Kereta pula kereta macam-macam yang ada dalam khabar tu kan. Kereta tu boleh kereta curi berapa kali. Dah kereta mahal, kereta molek-molek. Ada ke boleh berlembu dalam tu? Ada orang kata peha tu dia bersyatah lagi. Dia boleh tok peha lembu. Maknanya kalau disembelih lembu, dia sempat buat lagi peha tu suci lah dan boleh dimakan. Yang pernah berlakunya, dia tak sembelih pun lembu tu. Macam mana dia tok ke macam mana dia ambil peha. Kadang-kadang disembelih siap-siap. Dia kerak tu hanya sempat ambil peha. Oh tu suci dan boleh makan. Sebab itu sembelih. Sekarang ni kita cerita binatang hidup. Makna lembu tu hidup. Tiba-tiba dia kerak kaki lembu tu, dia ambil kaki saja. Maka kita balik kepada hukum. Lembu tu kalau bangkai, kalau mati tanpa sembelih, lembu tu suci ke najis? Najis. Maka peha yang dikerak pada masa lembu tu masih hidup, peha tu hukum najis. Gitu je. Jadi dalam kitab kita ni bermula juzuk yang bercerai daripada binatang yang hidup, tapi juzuk yang ada darah mengalir. Juzuk yang ada darah mengalir. Juzuk ada darah mengalir. Hukumnya iaitu seperti bangkainya. Hukum seperti bangkai. Pada hukum najisnya najis bangkai dan sucinya suci bangkai. Kalau ayam, kalau lembu, bangkai najis, maka peha ayam, peha lembu yang bercerai daripada ayam lembu yang masih lagi hidup, peha ayam dan lembu tu hukumnya najis. Berbeza dengan bercerai daripada binatang yang hidup yang ada darah mengalir, juzuk yang bercerai itu daripada manusia, ikan dan belalang, yang mana manusia, ikan dan belalang pada waktu bangkainya hukum suci. Juzuk yang bercerai daripada manusia, ikan dan belalang yang ada darah mengalir, juzuk tu pun hukumnya suci. Kan? Ni orang yang kedua ni cuma tulis dia buat ibok je. Ngapalah sipir itu mudah je. Kemudian dalam kitab kita ni, melainkan bulu binatang yang halal dimakan akan dia, mereka iaitu suci. Dia melainkan bulu. Dia bukan bulu ni. Juzuk binatang yang tiada darah mengalir. Contohnya bulu, sayap. Bulu, sayap, taring, gading, kuku, apa semua tu lah. Hak tiada darah mengalir. Kita buat contoh satulah, bulu. Sebab dalam kitab ni pun didatangkan pengecualian, melainkan bulu yang halal dimakan akan dia, akan binatang, maka iaitu bulu daripada binatang yang halal dimakan akan dia tu hukumnya suci. Jadi kita pergi bukan bulu. Bulu tu contoh. Juzuk binatang yang tiada darah mengalir. Bulu, sayap. Itu contoh. Gigi kepada bulu tu daripada binatang mana? Binatang yang halal dimakan dagingnya apabila kita sembelih, maka bulu yang kita cabut masih hidup hukumnya suci. Mana binatang yang halal dimakan bila kita sembelih? Ayam lah, kambing, lembu. Ni hak binatang yang halal dimakan dagingnya apabila kita sembelih. Jadi kita cabut bulu ayam. Ayam ni kita tak sembelih, ayam ni masih lagi hidup. Tapi ayam ni kalau tersembelih, halal tak daging dia kita makan? Halal. Bulu yang kita cabut daripada ayam pada masa ayam hidup, bulu tu hukumnya suci. Bulu kambing hukumnya suci. Pada ni bulu kambing hukumnya suci. Sebab kambing, kalau kita sembelih kambing, daging kambing halal dimakan, maka bulu kambing yang bercerai daripada kambing pada masa kambing masih lagi hidup, bulu tu hukumnya suci. Sebaliknya, bulu yang bercerai daripada binatang yang haram dimakan daging. Contoh hampir dengan kitanya, bulu kucing. Kucing adalah binatang yang dagingnya haram dimakan.
Maka bulu kucing yang bercerai pada masa hidup, hukumnya najis. Ini cerita hak hidup ni. Kalau bercerai daripada bangkai, hak tu najis belaka lah. Melainkan manusia, ikan dan belalang je hak tak najis. Kita cerita ni binatang hidup, bercerai daripada binatang hidup. Bulu yang bercerai daripada binatang hidup, hukumnya macam mana? Tengok, bulu tu daripada binatang yang hidup, yang dagingnya boleh makan tak kalau sembelih? Daging boleh makan. Macam ayam. Maka bulu ayam yang cabut pada masa hidup, hukumnya suci. Sebaliknya, bulu kucing. Kucing ni, adakah daging dia halal dimakan? Tidak halal dimakan. Maka bulu yang cabut daripada kucing yang hidup, hukumnya adalah najis. Gitu je. Bulu ke sayap. Tadi cerita sayap. Sayap kelkatu. Kelkatu hidup, tapi bercerai. Sayap ni daripada kelkatu binatang yang hidup. Kelkatu daging kita belakang ke tak? Tak. Sayapnya hukumnya najis. Mana? Kita hari pakap ni je lah. Nampak tak? Wah, jawab sikit-sikit gitu. Hak minggu lepas dah ni. Bukan hak minggu ni. Sikit-sikit. Jadi banyak lagi hak tak boleh ni. Sikit-sikit je boleh. Jadi banyak lagi hak tak boleh. Hak mana hak banyak hak tak boleh? Macam minggu lepas Ustaz. Kalau macam sayap dia tu banyak tu. Tu bab lain pula. Bab kerana banyak dimaafkan lah dulu tu. Hak ni kita nak bicara juzuk yang bercerai daripada binatang hidup ni, hukumnya suci ke najis. Hak tu dahulu. Suci ke najis? Suci clear. Kalau najis, tapi kalau najis macam mana kalau bulu kucing? Kalau kita sembahyang, tengok-tengok ada terlekat bulu kucing, hukumnya najis. Jadi kucing ni bulu je memang najis, tetapi dimaafkan jikalau sedikit yang kena kepada kita ketika kita sembahyang, dimaafkan. Najis memang najis. Dia banyak barang najis yang tidak membatalkan sembahyang. Barang najis tapi tidak membatalkan sembahyang. Kita sembahyang, tengok-tengok Allah, darah penuh di peha kita, darah pacat. Kita tak sedar ni, kita balik kebun, kita cek dah, takut ada pacat, bekas pacat. Tak ada. Kita mandi, kita ambil semua, kita sembahyang, rasa sejuk di peha, tengok-tengok penuh darah. Najis ke tak? Darah memang najis, tetapi dimaafkan pada sembahyang. Banyak mana di peha, banyak mana di kain pelekat, banyak mana di sejadah kita, dimaafkan. Teruskan sembahyang, sembahyang sah. Dia banyak pula najis yang najis tapi dimaafkan pada sembahyang. Sebab itulah syarat sah sembahyang, suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Gitu. Bukan suci daripada najis secara umum, bukan. Suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Kalau najis yang dimaafkan, tak ada masalah, sembahyang sah. Kita sembahyang, tengok-tengok bisu kita pecah. Bila bisu ni, dia bukan darah dah, dengan nano macam-macam dalam tu, najis sekaliannya, tapi dimaafkan pada sembahyang. Sebab tu kita basuh lah sebab najis, tapi sembahyang kita sah. Sebab apa? Najis yang dimaafkan. Jadi bulu kucing memang najis, tetapi kucing ni binatang yang berkeliling dengan kita, yang hidup bersama dengan kita. Jadi kalau bulu tu najis yang tidak dimaafkan, jadi kesukaran kepada kita, maka dimaafkan jikalau sedikit. Jangan sampai ke penuh bulu kucing di pakaian kita, hak tu tak, maaf, mai tidak sah. Kalau kita ni kebah dah, ada lagi tinggal beberapa helai bulu kucing, tu tak apa, teruskan sembahyang. Sembahyang kita sah. Sebab apa? Sebab dimaafkan.
Najis memang najis, tapi dimaafkan jikalau sedikit. Sama dengan sayap kelkatu tu, memang najis, tapi apabila banyak sangat ni, kita sapulah, kita vacuum lah, kira macam mana pun sapu tak jadilah sebab dia terbang. Sayap tu ringan kan, orang vacuum lah kita kata. Tapi ketika sembahyang isyak tu, ada sayap tu dalam poket kita ke, ada sayap tu di tempat sembahyang kita ke, najis, memang najis. Tetapi dimaafkan sebab benda tu terlampau banyak. Sukar kita nak jaga. Sukar kita nak jaga. Mana kalau kita kena pada kita sedikit-sedikit, dimaafkan pada sembahyang. Barang tu sayap kelkatu tu memang najis. Sebab kelkatu binatang yang daging tak boleh makan. Maka sayap dia yang bercerai pada masa hidup, hukumnya najis. Kan? Tu kata CP ni mudah je. Cuma kena bagi dua lah. Juzuk binatang, juzuk yang bercerai daripada binatang yang hidup tu juzuk mana? Peha ada darah mengalir, sayap tiada darah mengalir. Tu je lah. Jadi kalau ada darah mengalir, tengok daripada binatang mana. Binatang, manusia, ikan dan belalang. Kalau bangkai suci, maka juzuk tu pun hukum suci. Kalau binatang tu selain daripada manusia, ikan dan belalang, kalau bangkainya najis, maka juzuk tu pun hukum najis. Kalau bulu, sayap, apa semua daripada binatang mana? Binatang yang daging boleh makan ke tak boleh makan, ada ke situ pula. Sebab dia dalam masalah juzuk yang tidak darah mengalir ni, dia ringan sedikit. Dia berbeza dengan juzuk yang ada darah mengalir. Sebab juzuk yang ada darah mengalir, lama-lama dia akan jadi busung. Kalau macam bulu sayap ni, dia ringan, sampai ke bila pun tak akan busung. Lepas tu dia pembahagian tu agak ringan sikit. Maknanya kalau binatang tu daging boleh makan, maka bulu tu hukumnya suci yang bercerai pada masa hidup. Kalau binatang tu tak boleh makan daging, bulu kucing contohnya yang bercerai pada masa hidup, kucing tu hidup, maka bulu kucing tu hukumnya najis. Faham sini? Faham lah duk tanya dengan taring lah, dengan gading lah, dengan kuku lah, harimau lah, beruang lah, gajah lah. Sekalipun harimau, beruang, gajah tu hidup, hidup macam nak buat tak tahulah. Kira lah kita tembok dia dengan obat pelali, harimau tu pun rebah, beruang tu pun rebah, gajah tu pun rebah, binatang tu masih lagi hidup. Kita pun ambil dia punya kuku ke, taring ke, gading ke, harimau, beruang, gajah, binatang yang dagingnya halal dimakan boleh sembelih ataupun haram dimakan, maka kita cabut pada masa hidup sekalipun, hukumnya tetap najis. Tapi hak berlakunya, dia ambil kuku ke, taring ke, memanglah binatang tu bangkai, sama telah lah najis. Bukan kata harimau, beruang, lembu sekalipun hak bangkai, tengok dia punya tanduk dicomel, lembu hak nak langgar di lori tu, kita kata lembu tu bangkai, tapi dia punya tanduk dicomel, boleh dah ambil. Sekalian juzuk bangkai najis, termasuk dia punya tanduk tu. Walhal lembu daging dia boleh dimakan, boleh sembelih. Sekarang ni bukan sembelih. Kalau lembu tu sembelih, juzuk dia suci belaka lah kalau sembelih. Sekarang ni lembu tu bangkai, juzuk dia najis. Ni kalau harimau, beruang, gajah bangkai, saya nak cerita lah waktunya. Tapi kalau lah lembu, dia punya tanduk dia tercabut patah misalnya, lembu hidup, suci. Sebab apa? Sebab juzuk yang bercerai, yang tak ada mengalir daripada binatang hidup yang dagingnya halal dimakan boleh sembelih, lembu, maka tanduk dia hak patah pada masa hidup tu suci lah.
Tapi kalaulah harimau, beruang, gajah masa hidup sekalipun kalau bercerai, hukumnya najis. Sebab apa? Sebab daripada binatang yang dagingnya haram dimakan. Ni cerita mazhab Syafi'i kita. Cerita mazhab Syafi'i. Jadi orang duk tanya, banyak berlaku tu, dia buat mata cicing lah daripada taring, gading, kuku, binatang-binatang buah ni lah. Dia buat lokek lah, macam-macam tu. Lepas tu bawa masuk semayang. Dia buat kunci tu, dia buat kunci tu. Tak apalah. Tapi kunci tu ibu mana? Bodoh poket. Dia bawa masuk semayang. Najis belaka tu. Tak sah semayang. Dah kalau berlaku dah macam mana? Kalau mazhab Hanafi, Maliki dia mudah. Hanafi, Maliki, jangan juzuk yang ada darah mengalir dia. Juzuk yang tak ada darah mengalir, ni hak yang kedua ni. Juzuk yang tak ada darah mengalir ke semua binatang mana sekalipun, walaupun binatang tu bangkai sekalipun, hukumnya suci. Pada ni. Itu mazhab Hanafi dengan Maliki. Juzuk yang tiada darah mengalir, bulu, tanduk, taring, gading, kuku, apa semua tu, bukan kata bercerai daripada binatang hidup, bercerai daripada bangkai sekalipun, hukumnya suci. Bangkai tu najis, tapi juzuk bangkai yang tiada darah mengalir, dia ubah hukum suci belaka. Sebab tiada darah mengalir, juzuk tersebut tidak akan jadi busuk pun, sebab tidak ada darah mengalir. Itu mazhab Hanafi dengan Maliki. Sehingga kalau mazhab Maliki pula, bukan kata bulu kan, bulu babi sekalipun, mazhab Malikinya hukumnya adalah suci. Mazhab Maliki babi tak najis, hati je isu dianya. Jadi kalau kita terkena mana beruh tak, beruh cat apa tu, beruh tu, beruh cat biasanya orang hak terkena bulu babi. Dia kata bulu babi ni adalah dia punya pengecamang dia tu. Ada pengecaman dia, bulu babi ni. Lepas tu macam mana tu? Mazhab Maliki suci. Gitu ialah. Bukan kita saja nak ambil bulu babi ni. Kalau terkena seumpama tu. Jadi mazhab Hanafi, Maliki, kalaulah juzuk binatang tu tiada darah mengalir, bercerai pada masa hidup ke, pada masa bangkai ke, suci. Sikit-sikit ke suka tadi baik pak dah ni kelang kabut tadi kalau dia cari baik pak lambat boleh start kuliah. Ustaz tanya Ustaz, kita boleh campur ke mazhab-mazhab ni? Orang lain tu kita pakai kita sama satu bab-bab kecil contohnya, kita pakai mazhab yang sangat gede. Dia bab mazhab ni kita nak elok daripada talfiq. Talfiq ni orang panggil separuh-separuh. Bab najis nak pakai mazhab Hanafi, Maliki. Tapi bab syarak, sembahyang apa semua, kita nak pakai mazhab Syafi'i. Jadi panggil apa tu? Panggil separuh-separuh. Dia panggil talfiq. Sekarang ni kita semayang. Kita semayang, tiba-tiba di poket kita tu ada najis mengikut pandangan mazhab Syafi'i. Ada najis mengikut pandangan mazhab Syafi'i. Tiba-tiba dalam bab najis ni kita nak pakai pandangan mazhab Hanafi contohnya. Tapi masa semayang kita surah tak baca. Mazhab Hanafi baca surahnya wajib. Nak kira macam mana semayang kita tu? Mazhab Syafi'i, mayawak tidak sah, ada najis dalam poket yang. Tak boleh saya pakai mazhab Hanafi. Awak surah tak baca, mazhab Hanafi wajib baca surah. Hanafi kat mana situ? Hanafi dalam bab tak najis, dalam bab baca surah. Nak pakai mana tu? Nak kira mana tu? Pergi pada mazhab Syafi'i. Ada awak semayang awak tidak sah. Tu dalam poket awak tu ada kuku taring harimau tu najis tu. Saya hak bab tu saya pakai mazhab Hanafi. Dah semayang awak surah awak baca ke tak? Tak. Kenapa tak baca surah? Mazhab Hanafi wajib. Saya nak pakai mazhab Syafi'i. Syafi'i pula tu. Nak pergi hak mana? Pada ni. Itu dah panggil talfiq. Kita nak elok talfiq tu lah. Tapi ni sebuah orang awam ada kemaafan dia, orang awam. Tambahan pula perkara ni hak telah berlaku. Bukan kita sengaja nak buat. Hak telah berlaku.
kita tak tahulah pulaknya hukumnya najis. Sebab comel pun, mata cicing tu comel, memang tak busuk. Memanglah tak busuk. Kalau juzuk binatang yang tiada darah mengalir, memanglah tak busuk. Tak tahu ke najis. Lepas tu macam mana? Mazhab Syafi'i tu tak sah semayang. Lepas tu kena qada lah. Tak apalah, bolehlah pakai mazhab Hanafi. Tapi semayang saya, kalau nak ikut mazhab Hanafi Maliki, ada tempat yang tak betul semayang saya ni. Misalnya, siap lagi pada masa ambil wuduk tu pula. Masa ambil wuduk, contohnya, dia pun basah jari sikit, dia pun sapu kepala sikit. Kan mazhab Syafi'i sah kan? Sapu sikit je kepala, mazhab Syafi'i tu sah. Mazhab Hanafi, tak sah wuduk awak. Mazhab Maliki, tak sah wuduk awak. Semayang tak sah. Tiba-tiba bila kena buat najis, ni ada dalam poket kita ni, najis ni. Saya pakai mazhab Maliki dan Hanafi. Maliki Hanafi bukan semayang awak, wuduk awak tak sah awal lagi. Mai duk sapu kepala sikit je. Sebab mazhab Hanafi sekurang-kurangnya kena sapu 1/4 kepala. Mazhab Maliki kena sapu sekalian kepala baru sah wuduk. Tiba-tiba kita sapu sikit je, tak apalah pakai mazhab Syafi'i. Tiba-tiba dalam poket kita ada najis. Hak ada kata daripada taring, gading, hak najis je. Nak pakai mazhab Hanafi Maliki macam mana? Dia panggil talfiq. Tapi di situ banyak pula khilaf di kalangan ulama berkaitan dengan hukum talfiq ni. Apa? Separuh-separuh ni khilaf ulama. Cuma saya sebut tadinya hak telah berlaku sebelum ni. Kalau mazhab Syafi'i kata najis, semayang tidak sah, wajib tak kena qada, tak apalah, tak payah qada lah, pakai Maliki, maknanya Hanafi Maliki. Tapi wuduk saya, semayang saya tak berapa menepati mana mazhab Maliki Hanafi, tak apalah, dimaafkan waktu benar lepas dah. Gitu je lah. Ustaz, saya kisah kalau apa ni, saya kata ni tapi makan apa, cuma mana yang dimaafkan tadi? Setelah dua gitu je ataupun kalau bak kita kata maaf tadi, bak semayang, bak air bicara lain pula, bak makan bicara lain pula. Dia banyak tu, dia ada maaf bak semayang, bak air tak maaf, bak makan tak maaf, di bak lain pula tu. Itu ada orang tanya hak landok, duri landok dia semelih lah. Kan landok boleh makan daging dia kan, semelih. Tapi kalau duri landok, tapi kalau landok tu bangkai, maka duri dia najis lah. Tapi kalau landok tu semelih, tak ada masalah duri dia. Kalau landok tu hidup, cabut dia punya duri dia, tak ada masalah, sebab landok binatang yang halal dimakan dagingnya. Orang kata duri landok dia buat ngaji Quran tu, buat nunjuk, buat tu lah, nunjuk. Dia pakai dengan duri landok, tak ada masalah. Sebab takkan dia ambil daripada landok bangkai, pasti landok semelih lah. Gitu je lah. Kalau landok semelih suci, landok hidup pun suci. Sebab apa? Sebab daging boleh makan. Nak tulis, nak faham molek sipir tu lah. Sipir macam di belakang buku tulis tu, 1x1, 2x1, 3x1. Tahu sipir tu mudah lah kira. Ini bersama tahu sipir mudah lah kira. Mudah je sipir dia nya. Kemudian mengelepasnya saya sebut berkaitan dengan tambahan pula susu. Susu lain. Dia di susu sama dengan persoalan bulu dan sayap. Di susu sama dengan persoalan bulu dan sayap. Susu daripada binatang yang halal dimakan, susu kambing, susu lembu, suci dan halal dimakan. Kalau susu daripada binatang yang haram dimakan dagingnya, susu kucing, hukumnya najis. Jadi kalau kucing tu ada anak kecil, kena jagalah, sebab dia menyusu tu rata-rata pasti bertitik kan, najis. Kalau saya sebut mengelepasnya, susu harimau, orang tua-tua kita buat obat sakit lelok, dia kata wallahu alam lah tu. Kalau tak ada obat lain, memanglah diharuskan. Tapi apa hukum susu harimau? Susu daripada binatang yang daging tak boleh makan, susu tu najis. Hak melainkan susu manusia. Manusia daging dia tak boleh makan,
tapi susunya suci dan boleh diminum. Itu kalau bab susu. Hak ngelepas saya sebut berkaitan dengan telur. Telur lah. Kalau telur tu tak ada kulit lagi, telur ni telur macam telur ayam tu kadang-kadang kan, jadi telur tu tak ada kulit lah. Kalau telur ayam kalau tak ada kulit lagi tu, kalau ayam tu sembelih, telur tu suci, boleh dia makan. Kalau ayam tu bangkai, telur tu pun najis. Telur belum ada kulit Adapun kalau telur yang sudah ada kulit, bukan kata ayam tu bangkai, suci, telur tu dah boleh dimakan. Telur daripada binatang yang daging tak boleh makan sekalipun, telur tu hukumnya suci. Telur cicak hukumnya suci, tapi tak boleh makan. Telur ular ke telur biawak ke hukum suci, tapi tak boleh makan sebab dia ada racun. Mana contoh telur binatang yang daging tak boleh makan? Telur penyu tak boleh makan daging dia, tapi telur dia suci serta boleh dimakan. Dia telur daripada binatang mana sekalipun, daging boleh makan ataupun tidak, binatang tu hidup ataupun bangkai, telur hukumnya suci. Suci telur tu. Telur tu boleh dimakan atau tidak, itu bicara lain pula. Ada racun ke tidak di telur tu? Ada racun tak boleh makan lah. Malaikat telur al-baidul mazir dipanggil. Baidul mazir ni telur tembelang, maka hukumnya najis walaupun telur ayam sekalipun hukumnya najis. Yang saya contoh melepasnya, kita semayang pakai baju hak lama dah kita simpan dalam amari. Kita bersemayang tengok, Allah, ada telur cicak dalam poket kita. Telur cicak tu molek lagi, tak najis. Telur cicak tu sudah jadi hitam, tu telur tembelang, tu najis, semayang kita tak sah. Dia gitu je. Kalau telur cicak tu putih molek lagi, makna telur tu belum lagi tembelang, kita panggil suci. Cicak daging tak boleh makan, itu bab lain. Kalau bab telur, telur lain. Sebab telur ni ringan sikit, sebab telur ni kira asal kejadian sesuatu binatang. Telur tu asal kejadian. Sebab itulah air mani suci belaka daripada binatang mana sekalipun, melainkan air mani anjing dan babi baru hukum najis. Sebab apa? Sebab air mani sebagaimana telur asal kejadian binatang. Kalau binatang tu suci, telurnya suci, air maninya suci. Kan dah ni? Dah cicak suci. Ular buaya, ular biawak suci, maka telur dia pun suci, air mani pun hukum suci. Sebab apa? Sebab telur, air mani adalah asal kejadian binatang. Kalau binatang tu suci, asal kejadian telur, air mani hukumnya suci. Tapi kalau binatang tu anjing dan babi, air mani dia pun najis lah, sebab binatang tu binatang najis. Kalau binatang tu suci, telur suci, air mani suci. Binatang tu suci, boleh makan tak boleh makan, binatang tu bicara lain. Kalau binatang tu suci, telurnya suci, air maninya suci. Sebab telur dan air mani adalah kejadian binatang tu. Kalau binatang tu suci, cicak suci, telur suci lah. Dia di situ. Ada ni. Tu si pihak tambahan lah. Tambahan pun ulang kali kedua tu melepas cerita dah. Kita ni molek buat ujian awak tahu. Sedang. Tanya buat CP najis. Baru tak mari tau. Baru tak mari. Jadi kita ulang melepas ni, mana kita nak buat tu sikitlah, buat gambar raja. Sebab kita nak bicara, nak jumpa balik hukum hakam ni payah pula. Kitab ni dia agak comel sikit cara susunan dia berkaitan dengan benda-benda yang hukumnya adalah najis. Kemudian kita berhentinya dan bermula tiap-tiap cair lagi memabukkan, iaitu dinamakan di akal arak, iaitu najis, iaitu yang dinamakan di arak, iaitu najis ia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin,
warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.